السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan hidayah, inayah dan izin daripada Allah kita dapat berkumpul pada malam ini meneruskan kelas pengajian kita. Berikutnya kita akan membaca satu hadis daripada Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. قال عتبان بن مالك الأنصاري: كنت أصلي لقومي بني سالم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلودت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا حين سلم. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ini panjang sikit. Hadis yang kita baca ini daripada seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik daripada Khadraj. Sebab itu kita baca Al-Ansari. Al-Ansari maksudnya dia daripada kalangan Ansar. Jadi kalau orang tanya daripada mana dia, jawapannya Madinah. Sebab apa daripada Madinah? Kerana sahabat yang tinggal di Madinah dikenali dengan golongan Al-Ansar. Kalau yang datang daripada Mekah dikenali dengan golongan Muhajirin.
Jadi mana-mana sahabat yang tuan-tuan dengar di hujung nama dia tu Al-Ansari, maksudnya dia adalah asal daripada Madinah. Ini penting untuk kita kenal sahabat. Sahabat ini adalah manusia yang membawa agama sampai kepada kita daripada Nabi. Kita tak boleh sampai kepada Nabi kecuali melalui sahabat. Kita tak boleh dengar, tak boleh ambil dan tak boleh jumpa perbuatan atau perkataan Nabi melalui jalan kecuali daripada jalan sahabat. Pasal itu ahli sunnah sangat cinta dan sayang kepada sahabat Nabi. Kita nak dengar perkataan Nabi ni melalui siapa? Sahabat lah. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abdullah bin Mas'ud an ibn Umar. Itu semua nama sahabat tu. Kan? An Abi Qatadah Al-Ansari an Abi Mas'ud radhiyallahu an tu daripada sahabat. Kita mana boleh jumpa Nabi? Nabi telah wafat lebih 1400 tahun yang lalu. Yang bertemu dengan Nabi sahabat. Sebab itu tuan-tuan kena wajib mengenali sahabat. Beli buku-buku sirah sahabat. Kenal. Paling kurang 10 sahabat yang dijamin syurga. Itu kena kenal lah. Yang Allah telah jamin tempat dalam syurga. Mereka ini ahli syurga. 01, 02 sampai 010. Ada dah number. Ada seat tempat. Nampak? Baik. Cuma bila kita kata Al-Ansari, Ansar terdiri daripada 2 kabilah, 2 puak. Golongan Ansar ni daripada 2 puak. Siapa dia? Daripada puak mana? Kumpulan mana? Satu Aus, satu lagi Khadraj. Dipersaudarakan 2 puak ni, jadilah Ansar. Aus dan Khadraj. Itban ni daripada Aus ke daripada Khadraj? Tuan-tuan kata dia daripada Ansar. Betul. Tapi Ansar daripada 2 cabang. Satu daripada Aus, satu lagi daripada kaum Khadraj. Itban bin Malik daripada suku kaum kabilah Khadraj. Jadi kita boleh kata Itban bin Malik Al-Khadraji Al-Ansari. Daripada Khadraj, daripada Ansar. Nampak? Okey. Tapi dia cerita ni, hadis ni daripada Itban. Saya ambil mana hadis ni? Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Macam saya kata kat tuan-tuan, Bukhari dengar tak daripada Nabi? Bukhari dengar tak hadis ni daripada Nabi? Tak. Bukhari ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru kepada Imam Bukhari. Guru tu pula ambil daripada guru dia. Sehinggalah sampai kepada Itban bin Malik. Itu cara dia. Kalau tuan-tuan biasa beli atau tengok lah, kalau tak ada pun, buku Sahih Bukhari,
Dulu ada orang ceramah, dia kata kalau simpan Sahih Bukhari kawak tak masuk. Simpan Sahih Bukhari kawak tak masuk, rumah tak terbakar. Ada penceramah kata, yang kita peliknya, simpan Quran kawak masuk. Masjid ni berapa puluh Quran duk ada, kawak masuk tak? Masuk tak? Lagu ni punya apa? Lagu ni punya standard penceramah pun ada orang pergi dengar. Lekeh sangat. Ini mari pula satu. Tapi saya nak jawab juga lagi, tapi saya nak baca hadis dulu. Dia kata, Itban kata, pasal tu kalau kita baca dalam Sahih Bukhari tu, kalau tuan-tuan tengok, dia akan ada, dia panggil sanad. Bukhari ambil daripada siapa, kawan tu ambil daripada siapa, kawan tu ambil daripada siapa, kawan tu ambil daripada siapa, sampailah kepada sahabat, kemudian sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni tak ada lah, kita ni terus diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi tuan-tuan kena ingat lah, Bukhari tak dengar hadis ni. Dia ambil daripada guru dia, kepada guru dia, kepada guru, sampailah kepada siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari satu orang, dia ceramah. Dia ceramah dalam ceramah dia ni. Saya tak tahu macam mana dia boleh ceramah benda tu. Teruk benar cara dia sebut. Dia kata, tuan-tuan, antara dakwaan dia lah, dia kata bahaya dakwaan ni. Dia kata ulama-ulama dulu, tak tahu siapa dia sebutlah ulama. Mereka ni bincang tentang satu masalah. Tuan-tuan ni tolong dengar saya punya cerita ni, dan tuan-tuan tolong nilai tera manakah si fulan ni. Jadi dia kata ulama-ulama dulu ni bincang, tak jumpa solution, tak jumpa jawapan. Apa dia buat? Depa selok terai. Buat apa selok terai? Selok terai, tanya terus Nabi. Ni bukan sahabat ni. Ni dia kata ulama dia. Ulama dia bincang. Macam mana? Tak ada. Hang tahu? Tak tahu. Hang tak tahu? Tak tahu. Okey. Don't worry. No problem. Selok. Rasulullah dah wafat dah. Selok kain. Ya Rasulullah, ni kami duk bincang ni macam ni. Apa dia jawapan dia? Rasulullah pun habaq jawapan dia lagu ni. Tu dia. Tuan-tuan. Hei. Lena ke? Selok terai tanya Nabi. Selok terai bercakap dengan Nabi. Tanya, ni masalah ni kami bincang dah, kami mesyuarat dah, tak ada jawapan. Rasulullah tolong habaq Zat. Rasulullah pun duduklah sebalik terai, dia pun habaq. Selesai, Rasulullah yang jawab. Dakwaan ini tidak pernah disebut oleh mana-mana sahabat. Sahabat tak pernah kata lagu ni. Tuan-tuan, masalah yang paling besar yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah apa dia? The biggest problem apa dia? Lepas Rasulullah wafat, apa dia problem yang paling besar? Isu apa? Isu pelantikan lah. Betul tak? Tuan-tuan, Masya Allah, tuan-tuan kena buka mata ni, kuih teruk agama kita ni. Betul tak tuan-tuan, apabila Rasulullah wafat, apa yang diperselisihi di kalangan para sahabat, berlaku pertelingkahan di kalangan para sahabat sehingga jenazah Nabi delay, betul tak? Tuan-tuan, jenazah Nabi delay tahu berapa hari tak simpan.
Pasal tak selesai isu ni, lantik ni. Di mana sahabat bincang? Siapa yang pergi Madinah, depan Masjid Nabi tu ada satu, keseluruhan kawasan tu mereka dah bangunkan, tapi ada satu taman mereka tak buang taman tu. Depan betul-betul Masjid Nabi, betul-betul depan Masjid Nabi ada satu taman yang mereka jaga, mereka pagar. Taman apa tu? Depan Masjid Nabi betul. Taman apa? Tuan-tuan bilang, tuan-tuan pergi cari jubah awal sangat. Depan Masjid Nabi tu, depan Masjid Nabi. Berjalan kaki pun boleh. Masa saya pergi renovate, tutup. Ada pokok-pokok kurma, taman tu. Depa yang lain semua dah jadi dataran dah. Tapi di situ depa kepung. Depa dia tak kacau apa, buat pagar. Saqifah Bani Sa'idah. Ingat tak? Nama apa? Saqifah Bani apa tempat tu? Tempat apa tu? Tempat sahabat berhimpun. Golongan Ansar mari situ, golongan Muhajirin mari situ, mesyuarat tergempar. Siapa nak ganti Nabi? Siapa nak ganti Nabi? Marilah Ansar kata kami lebih layak. Bacalah hujah-hujah. Mari Muhajirin, kami lebih layak. Bacalah hujah-hujah. Berselisih pendapat. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika dia sebut dalam kitab dia Siyasatul Syar'iyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah, Ibn Taymiyah ada tulis satu kitab tentang politik Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah. Dia kata apa? Besarnya kedudukan jawatan pemimpin dalam Islam. Jenazah Nabi dilewatkan bagi menyelesaikan siapa nak ganti Nabi. Pasal apa mereka mesyuarat? Pasal Nabi tak habaq. Pasal itu hadis-hadis yang kata Nabi habaq bohong, palsu. Nabi habaq dah, Ali yang ganti dia. Tapi Abu Bakar tak sahabaq, Osman sembunyi. Pasal mereka pun nak jawatan tu, mereka tak habaq. Tu dia jahatnya Syiah. Tu pun ada penceramah duk kempen Syiah dalam masjid. Syiah kata apa? Nabi habaq dah Ali. Tapi pasal apa kita tak tahu? Ni yang jahat Abu Bakar ni. Pasal dia pun duk lapak jawatan tu, dia duk aim jawatan tu, dia sengak. Kalau dia habaq, orang lantik Ali, lepas. Tu dia tuan-tuan, tuduhan Syiah ni. Syiah tuduh ni. Sahabat-sahabat ada dengar tau, Nabi habaq kata Ali. Lepas aku mati, Ali lah pengganti aku. Tapi mereka semua sengak. Pasal apa? Pasal mereka pun nak jawatan tu. Itu Syiah. Tuan-tuan, kadang-kadang bila lama tak sebut Syiah ni, jadi tenggelam puncak, tak sebut sikit. Nabi habaq kah? Sahabat khianat tau. Kalau sahabat tahu sahabat tak habaq, sahabat khianat. Artinya memang tak ada. Saya bukan nak cerita isu tu. Saya nak cerita apa? Tak ada lah pula sahabat Nabi atau bini Nabi habaq. Aku selok dah terai, aku tanya dah, hampa duk berkelai buang karan tu. Yang hampa duk berkelai, duk berbincang, musyawarah apa, aku selok terai, aku tanya Nabi terus. Nabi habaq apa? Nabi habaq kata Abu Bakar lah menantu aku dah lantik jadi tu imam, tak faham lagi ke? Ada tak mana-mana sahabat yang pergi selok terai? Ada tak mana-mana isteri Nabi masih ada lagi? Isteri Nabi masih ada, sahabat Nabi masih ada, anak-anak Nabi masih ada. Depa selok tak terai? Depa tak selok. Tiba-tiba mari kawan ni kata, ada ulama selok tanya Nabi, Nabi jawab. Lagi teruk tuan-tuan, dia kata apa? Lagi teruk tuan-tuan, kita duk kata hadis ni sahih, kawan tu kata hadis ni palsu, kawan tu kata kan, ulama cek tuan-tuan. Nak dapat satu hadis tu sahih tak sahih, cek. Tiap-tiap orang tu cek. Kalau kita belajar ilmu hadis sangat dahsyat. Dia akan cek sanad setiap rawi tu, dia ni hidup tahun bila, mati bila. Dia kata dia jumpa kawan ni duduk di, contoh kawan ni duduk di Damsyik, dia duduk di Madinah. Dia kata dia ambil hadis daripada kawan ni. Macam mana dia ambil? Dia duduk di Madinah, kawan ni duduk ada di Damsyik. Okey, dia kata dia pernah pergi Damsyik. Betulkah dia pernah pergi Damsyik? Cek nama dia ada tak dia masuk.
bila dia masuk, oh masa dia masuk kawan ni dah mati. Tak betul. Tu dia. Sebab itu ada ulama yang tulis tarikh Dimashq, sejarah Damsyik. Cerita apa dalam tu? Cerita siapa masuk Damsyik tahun bila, keluar tahun bila, hidup lama mana. Masa dia ni masuk, dia ni memang ada, tapi dia dah penin dah. Macam mana dia kata dia ambil hadis, masa hang masuk dia ni dah nyanyuk. Sampai terus tu. Maksudnya nak kata sahih tak sahih, nak cek satu-satu orang tu, riwayat-riwayat rawi-rawi tu bukan senang. Tiba-tiba dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata apa, tuan-tuan? Tanya Nabi terus. Rasulullah, hadis ni palsu ke sahih? Dia kata, TV Jahannam ya, kalau tidak saya pasang lah. Tanya Rasulullah terus. Tanya Rasulullah terus. Rasulullah, hadis ni depa kata palsu. Sahih ke palsu? Ulama hadis ni kata hadis tu palsu. Cek rawi apa ada masalah, kau ni ada problem apa ni, kadzab ke apa ke? Tanya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, ni hadis tu sahih. Tu dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wallahul musta'an. Apa nak jadi dengan agama kita, tuan-tuan? Jahannam. Agama kuih jahannam ni. Boleh kat kawan ni lingkup habis agama. Jahannam agama. Bukhari kata sahih, pi tanya Nabi kata palsu. Lingkup. Tiba-tiba yang kita kata palsu, dia kata, aku tanya Nabi. Nabi kata yang hang kata palsu tu sahih. Demam. Apa kita nak amal? Jadi duk mengaji hadis buat apa? Ini, tuan-tuan. Lepas tu dia kata pula, nak percaya ulama ke nak percaya Nabi? Ulama kata palsu, Nabi yang kediri kata sahih. Tu dia, tuan-tuan. Maksudnya apa? Boleh jadi ulama hadis kata palsu, dia akan menghabaq apa? Dia selok dah terai, Nabi kata sahih. Lah sekali, dia saja yang betul, habis ulama. Tu dia, tuan-tuan, yang mereka duk kata tu. Yang mereka duk kata kita tolak ulama. Mereka duk tuduh kita tak pakai ulama. Kita tolak ulama. Siapa dia yang tak pakai ulama lah? Mereka. Pasal apa mereka tak pakai ulama? Pasal apa mereka tak pakai ulama? Dia boleh tanya Nabi terus. Ya salam. Tuan-tuan ada masalah apa? Pergi tanya dia. Pasal apa? Dia boleh selak terai. Dia boleh selak terai. Rasulullah dia bertanya, saya tak tahu, mungkin sehari dua ni tak tahu. Dia selak terai. Rasulullah kata, hampa buat perkampungan sunnah aku tak suka. Jahannam kita. Depa boleh cakap dengan Rasulullah terus, kita tak boleh. Apa agama Pasal itu ulama Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah ibnul Mubarak kata apa? Agama ni kalau tak ada sahabat, tak ada sanad ni, siapa dia, laqala man sya' ma sya'. Betul lagu dia kata. Kalau tak ada lah sanad ni, kalau pakat duk selak terai, pakat duk selak kain, duk selak tanya terus ni, Abdullah ibnul Mubarak kata apa? Pakat cakap ikut dan. Betul tak? Kawan ni kata lohok 3. Hang tahu mana? Aku selak terai kemarin. Kawan nu nak biar saja. Kawan nu pun selak tak. Kitab-kitab ni semua bakar buang. Pasal apa? Kita tak payah kitab dah. Kita selak je lah. Ini pun saban punya besar. Jubah meleret. Tapi cakap. Pasal itu saya kata saban saja besar. Bengap lagi besar daripada tu. Hadirin mukminin, kita bukan marah individu.
Kita tak ada masalah dengan individu. Tapi bila dia cakap macam tu, rosak agama. Agama akan jadi apa? Agama akan jadi hawa nafsu. Setiap orang akan suruh buat apa yang dia nak buat. Hadirin mukminin, sahabat berbunuh. Tuan-tuan tahu sahabat berperang. Muawiyah perang dengan Aisyah, perang apa? Muawiyah lawan dengan Aisyah, perang apa? Jamal. Sebab Aisyah duduk atas unta. Peperangan itu dinamakan peperangan Jamal. Aisyah berperang dengan Muawiyah. Muawiyah sahabat, Aisyah sahabat, isteri Nabi, berperang. Lepas berperang dengan Aisyah, dia perang dengan siapa? Perang dengan Ali, perang Siffin. Talhah bin Ubaidillah meninggal. Zubair ibn al-Awwam. Ni semua sahabat ahli syurga. Ahli syurga. Talhah ahli syurga. Zubair ahli syurga. Depa perang. Talhah selak terai dah. Aisyah selak terai dah. Tak selak. Patut tuan-tuan masa tu berkelahi tau, berkelahi. Masa tu berselisih. Pasal kes pembunuhan Osman, ada munafik dalam tu. Sahabat bukan mereka berkelahi saja-saja, tapi ada percikan daripada golongan munafik, berlaku perselisihan faham. Masing-masing tak ada niat antara nak bunuh satu orang, tapi perselisihan faham. Mereka tak tahu. Tak ada sahabat pergi duduk selak terai kata aku tanya dah Rasulullah. Rasulullah kata dengarlah cakap Ali, balik bila duduk rumah. Tak ada. Saya ingat kalau Aisyah habaq kata dia selak terai, dia jumpa cakap dengan Nabi. Tuan-tuan percaya? Percaya? Bini Nabi. Nabi wafat atas reba dia. Dia kata dia bercakap dengan Nabi, habaq kata dia betul. Tuan-tuan percaya? Percaya, dia bini Nabi. Tapi dia tak cakap benda tu. Sebab itu hadirin mukminin, hati-hati dengan manusia yang merosakkan agama. Baik, kita sambung. Yang ni bukan hadis selak keng, yang ni bukan hadis selak terai. Hadis ni kita ambil dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia ni salat bersama dengan kaum dia, Bani Salim. Dia salat di mana ni? Di masjid. Dia kata kuntu usalli liqaumi Bani Salim. Dia kata aku duduk semayang. Sebahagian riwayat kata dia dilantik menjadi imam di masjid Bani Salim. Dia ahli Badar. Itbah ni ahli Badar. Asalkanlah kan. Okey. Dia kata satu hari fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni duduk pergi masjid. Bagi riwayat kata dia imam. Dia dilantik imam oleh Nabi untuk kaum kampung tu Bani Salim. Dia duduk pergi masjid sembahyang. Cuma di hujung-hujung usia dia kata inni angkartu basari, mata dia kelabu. Dia pergi mengadu dekat Nabi pasal apa? Mata dia kelabu. Sebahagian kata buta. Makna dia tak nampak, dia kelam. Ramai yang kita jumpa sahabat-sahabat tuan-tuan, banyak yang duk ikut kita tak ikut, antaranya sakit. Yang banyaknya mata mereka tak nampak. Banyak mai buat apa? Operation katarak kan. Operation katarak tu. Jadi mereka tak nampak malam, tak nampak. Dia kata saya pi siang, ustaz mengajak malam. Jadi saya tak boleh pi lah. Saya takat siang boleh lah. Baguslah dia mai juga siang. Yang tak katarak siang malam pun tak boleh. Yang ni tak tahu katarak ke apa ke kan. Tak tahulah, kita tanya dia pasal apa hang tak pi. Aku selok tanya Nabi, Nabi kata pi pun tak apa, tak pi pun tak apa. Lah masalah tak boleh jawab apa. Mau selok semua. Kan?
Jadi dia kata, inni ankartu basari. Mata aku tak apa nak nampak. Sebagian kata buta. Bagian kata dia jadi kelabu, tak nampak jalan. Wa inna suyul tahulu baini wa baina masjidi qaumi. Problem yang kedua dia kata, di antara rumah dia dengan masjid Bani Salim tu ada apa? As-suyul tahulu. Ada air, ada sungai, ada macam bila hujan lebat dia jadi macam apa? Sungai macam bah. Artinya dia susah dia nak pi lah. Benda tu tahulu baini wa baina masjidi qaumi. Halang aku nak pi payah. Tak boleh pi pasal ada halangan. Tahulu. Kan? Duk tengah dia nak pi, dia kena lintas air tu. Jadi payah dengan mata tak nampak, silap hari bulan, tertomuh, tenggelam pi. Kan? Dia cerita dekat Nabi. Dia kata falawittu annaka ji'ta. Boleh dak aku minta sangat Nabi mai lah rumah aku. Mai rumah saya Rasulullah. Dia berharap Nabi pi rumah dia. Fasallaita fi baiti makanan hatta attakhidahu masjidan. Pasal apa dia nak suruh Nabi pi rumah dia? Dia nak suruh Nabi pi salat di satu tempat khas dalam rumah dia, di mana Nabi salat tu yang dia pilih tu, di situ dia akan jadikan, dia panggil Masjidul Bait. Yang ni sunnah orang kita jarang buat. Masjid dalam rumah. Jadi malam ni tuan-tuan balik rumah masing-masing, pergi buat masjid. Beli sejadah yang elok sikit, Raudah Mekah ke apa ke, kan? Dia tak gaduh. Tuan-tuan, boleh dikatakan setiap para sahabat ada masjid. Masjid ni maksudnya apa? Satu kawasan khas, mini surau atau mini masjid untuk dia beribadah. Maknanya tak berapa nak elok, tak berapa nak cantik semayang tanu ikut dan tani pacak tanu pacak tani, tak sunnah. Sunnah hanya apa? Satu tempat khas. Tak gaduh bilik, mau rumah kita sempit ke apa, tepi katil sikit, kita buh sejadah kita sikit, kita buh Quran sikit, buh buat ada ruang sikit. Yang ni masjid, Masjidul Bait, masjid rumah. Siapa yang rumah luih, rumah besar lagi lah, mungkin dia boleh dekor sikit, kan, dia buat cantik. Mayang apa tu? Mayang tahajud. Saya pun buat satu ruang kat dalam rumah. Rumah saya taklah besar, tapi saya buat ada satu dalam bilik tempat saya duduk study tu, saya hampak satu sejadah. Cuma nak mangkit tu tak tahu bila. Hampak dah, kira pahala hampak tu kira okey lah. Nak mangkit. Beli pula, dah kita tak hafal Quran kan, beli pula Quran yang ada stand tu, buh depan sejadah. Kan, sekurang-kurang bila kita lalu tengok dia macam duk kata, pacak elok mai lah pula kan, aku empuk atas kepala kena ada. Tak kira rumah besar ke rumah kecil ke, ruang kecil, sekurang-kurangnya lepas selai sejadah. Mau rajin sikit, beli pula bakhur cucuh bagi berasa, kan, orang tengok menurun apa ni, kan, bagi ada feel kita mangkit. Ini sunnah. Tak payahlah tuan-tuan saat lagi pi rumah mufti tolong pi awak bimayang saya nak pacak tuan tu jadi masjid dah lah kan. Kita pilih kita. Dia panggil Masjidul Bait. Hatta ada di antara mazhab, seingat saya mazhab Hanafi kot. Mazhab Hanafi dia mengharuskan i'tikaf di situ. Boleh i'tikaf di masjid tu. Di masjid rumah kita tu. Ada pandangan, ada qaul. Seingat saya Hanafi. Artinya besar lah. Dan kalau kita baca dalam hadis, setiap sahabat ada. Abdullah bin Mas'ud dia kata, tak ada rumah melainkan mesti ada Masjidul Bait. Ada masjid dalam rumah dia. Jadi Itban bin Malik ni, dia panggil Nabi pergi rumah dia untuk apa?
untuk dia suruh Nabi pergi semayang, dia nak tabarruk, nak ambil berkat Nabi pergi semayang tu, dia nak jadikan tu masjid dia, kerana dia dah tak boleh pergi masjid. Kita mainlah masjid, yang waktu tu mainlah masjid, yang mana bila orang perempuan dia boleh anytime lah. Orang lelaki-lelaki tahajud, duha, rawatib, dia balik pergi buat lagi sekali tuan-tuan mayang kan. Habis dah balik pergi rumah, mayang masjid tuan-tuan. Nampak? Lantiklah Bilal ke Syiah ke. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Ini rumah besar, karaoke, tempat karaoke, home theater. Saya bukan nak kata kat siapa-siapa, yang ni saya tengok dalam TV. Sekejap lagi ustaz tu rumah siapa dia kata. Tak, tengok dalam television. Rumah tu ada semua ruang, ruang membaca, ruang tengok TV, apa semua ruang. Dia tak ada ruang salat. Rupa-rupanya betul lah rumah apa? Rumah orang bukan Islam. Dia tak ada, takkan rumah orang bukan Islam. Dia ada tokong dia lah kan. Tapi saya tengok cantik lah, dia ada sudut-sudut tu. Kita orang Islam, kita reserve satu tempat untuk salat. Balik main anak cucu kita pergi mayang tentu. Nampak? Quran kata rumah ni, tuan-tuan kalau ada duit buatlah bagi selesa. Kalau ada duit buat bagi besar rumah, bagi selesa. Pasal agama kata rumah besar ni tanda apa ya? Min arba'atis sa'adah. Di antara 4 tanda bahagia apa dia? Kalau tuan-tuan ada tanah nak pergi saya pergi ya. Saya nak buat rumah besar, tanah tak ada. Nak beli mahal. Kan? Esok depan mai ada rumah. Kalau nak bagus lagi pergi dengan rumah-rumah kali. Min arba'atis sa'adah, di antara tanda besarnya rumah apa dia? Antara tanda bahagianya wal maskanul wasi', rumah yang luas. Pasal apa kita kena rumah luas? Pasal bila rumah luas, kurang-kurang kita boleh ada satu ruang untuk ibadah. Balik anak cucu kita mayang. Mayang apa? Mungkin kita boleh mayang tahajud, mayang duha. Kan? Baik. Lagi apa dia lagi? Kenderaan wal markabu hani. Kereta atau kenderaan yang selesa. Nabi cerdik tu. Nabi tak kata unta. Nabi kata apa? Markab. Markab ni kenderaan. Nabi kata kenderaan yang baik. Pasal itu saya kata kalau tuan-tuan mampu beli kereta yang sedap naik, tak salah. Depa duk viral saya marah beli Belfire. Saya bukan marah beli Belfire, saya marah ambil duit anak yatim, ambil duit tahfiz, pi beli Belfire, hang hentam naik anak tahfiz jalan kaki. Yang tu kita marah. Yang tu kita kata kalau dia ada duit beli kereta sedap. Ini kereta bini make up cayak make up bini. Pasal apa? Hangat. Aircon tak ada. Beli kereta. Pasal Nabi kata wal markab. Antara bahagia itu kenderaan yang baik. Ikut kemampuan lah. Jangan ambil curi tabung bersih pula. Baik. Kita sambung. Dia kata apa? Bila fasallaita fi baiti makanan hatta attakhidahu masjidan. Sehinggalah aku boleh ambil tempat yang engkau salat, makanan, satu tempat yang kau salat di situ, attakhidahu masjidan, aku jadikan dia sebagai masjid. Pasal itu dalam Quran sebut tentang bahagia itu sakanan, rumah. Pasal itu rumah ni dia panggil apa? Sakan. Perkataan sakan tu, tempat tinggal tu, daripada perkataan apa? Rumah ni sakan, maskan. Pasal itu Arab kalau dia tanya hang duduk mana, dia kata aina taskun? Sakana yaskunu kan. Sakana tu perkataan apa lagi kita guna dalam bahasa Arab? Tuan-tuan perasan tak? Sakinah. Sakinah. Pasal itu laki bini ni Quran kata apa? Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha. Supaya mereka litaskunu ilaiha, mereka duduk tenang dengan isteri tadi.
Pasal itu rumah ni kita duk sebut dia bukan hadis. Tak tahulah kok dia pergi tanya Rasulullah kata hadis, tak tahulah. Tapi takat Allah ni kita tahu yang tu bukan hadis lah. Mana tahu sehari dua lagi pergi tanya Nabi kata hadis lah. Dan dia kata lagu tu tak macam nak. Tapi tuan-tuan bisa dengar ada istilah rumahku syurgaku. Tapi nak Quran memang sebut tentang rumah jadi syurga ni. Tapi dia istilah apa? Rumah yang menenangkan. Rumah pasal tu orang-orang beriman ni dia akan suka duduk rumah. Tenang. Tapi kalau dia tak suka duduk rumah, dia suka duduk di luar, itu masalah. Melainkan kalau dia banyak rumah. Faham tak? Faham. Baik. Lalu dia kata apa? Faqala, maka Rasulullah pun jawab, af'alu insya-Allah. Af'alu insya-Allah. Insya-Allah aku akan pi. Insya-Allah aku akan pi lah. Ini satu lagi sikap tawadhu'. Nabi ni tawadhu'. Yang panggil dia Itban bin Malik bukan siapa-siapa pun. Panggil dia pergi duduk rumah. Dia kata, okey. InsyaAllah aku pergi. Salah satu daripada perangai Nabi ni kalau tuan-tuan baca, siapa pun panggil dia, dia pergi. Satu nenek tua pernah panggil dalam hadis Anas bin Malik kan. Kata, dia kata itu adalah nenek Anas. Mulaikah? Ada kata bukan. Tapi Nabi pi memenuhi undangan. Perangai Nabi ni kalau orang panggil tak ada masalah dia pi. Tapi kita insya-Allah tak main-main juga. Tengok kawan tu kaya panggil dia pi. Dia kata aku panggil banyak kali dah ustaz tak main. Satu kawan tu panggil rumah kawan tu besar dia pi pula. Karut ustaz ni. Memang karut betul. Nabi ni dia rai orang. Pasal bila orang panggil kita kena pi tak? Kena. Ijabatud da'wah. Antara tanggungjawab orang Islam ni bila orang panggil kita pi. Kalau orang tak panggil saya duk pi ya. Faghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr ma'ahu. Esoknya Nabi pun mailah dengan Abu Bakar. Mai terus. Mai dengan Abu Bakar. Ba'dama ishtadda an-nahar. Nabi mai tu time mana? Time panah tengah duk kuat. Ishtadda al-har. Panah tengah duk pecah. Waktu apa ni? Waktu apa tuan? Waktu apa? Waktu panah tengah duk pecah. Duha. Nabi pi tu waktu duha. Nampak waktu duha. Kemudian Nabi masuk. Fasta'dzana an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun minta izin masuk. Okey. Fa'adhintu lahu, aku pun bagilah Nabi masuk. Bila Nabi masuk, falam yajlis hatta, Nabi tak duduk. Nabi tak duduk. Nabi tanya, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Nabi tanya, tang mana hang suka aku nak pergi sembahyang? Tunjuk mai. Nabi sampai di rumah dia, kata Itban, Nabi tak duduk. Nabi tanya, hang nak suruh aku sembahyang tang mana? Bahasa kita, hang nak suruh aku sembahyang tang mana? Fa asyara ilaihi min al makan alladhi ahabba an yusalliya fihi. Dia pun tunjuk tang mana dia pilih. Dia dah pilih lah. Dia tunjuk tang tu. Yang ni yang kita panggil Masjidul Bait. Satu tempat yang kita jadikan khas untuk kita beribadah. Kita mayang sunat di situ, baca Quran di situ, kita zikir di situ. Kan? Kita satu ruang khas. Mungkin bilik kita, bilik tidur kita, mungkin bilik bacaan kita. Tang mana yang ada ruang sikit kita buat. Kan? Baik. Kemudian dia kata, faqama, Nabi pun bangkit. Fasafafna khalfahu. Nabi pergi berdiri tang tu, kami pun atok saf belakang Nabi. Mayang apa ni? Baik, saya tuan-tuan kata inilah mayang tahiyatul rumah. Mayang apa ni? Mayang apa? Duha. Tadi kita abang dah jawapan pi waktu duha. Mayang duha lah. Pasal itu
Kita tanya tuan-tuan tadi waktu apa? Sebab waktu itu ada kaitan dengan semayang ni. Jadi bila Nabi pergi tu waktu duha, Nabi berdiri tu artinya semayang duha. Kemudian sahabat-sahabat pun apa dia? Berdiri belakang. Berdiri belakang. Thumma sallama wa sallamna hina sallama. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sembahyang dan kami pun sembahyang sama dengan Nabi. Maka di situlah Itban menjadikan kawasan itu sebagai masjid dia, tempat dia salat. Habislah hadis dah. Apa yang kita boleh belajar daripada hadis ni? Nombor satu, hadis ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita tentang satu yang kita bincang tadi berkaitan dengan Masjidul Bait. Masjid di rumah. Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Kita ambil sedikit. Saya nak sebut 3 poin saja. Yang pertama, adanya bab yang dia sebut sebagai menjadikan satu kawasan rumah kita sebagai masjid. Poin yang kedua, saya akan sentuh juga sebentar lagi, iaitu isu apa? Uzur yang menghalang atau membenarkan kita untuk tidak berjamaah. Maksudnya ada kelonggaran, kita tak payah pergi masjid. Uzur. Dan yang ketiga yang kita boleh ambil daripada hadis Itban bin Malik dalam isu ni apa dia? Adanya syariat nombor 1 buat masjidlah rumah. Hadis ni juga ajak kepada kita adanya ruksah, uzur, tak payah pergi masjid kalau kita ada masalah. Sekali saya terang juga sikit. Yang ketiga apa dia cerita dia? Cerita dia boleh semayang sunat berjamaah. Orang tanya, boleh tak ustaz nak buat tahajud dengan anak beranak? Boleh tak nak buat duha ramai-ramai? Ni geng-geng, kadang-kadang geng-geng wanita. Mereka main buat program, mereka nak buat semayang duha berjamaah. Boleh ke tak boleh? Boleh tak kita nak buat semayang sunat berjamaah? Hadis ni kata boleh lah. Pasal Nabi semayang apa tu? Semayang sunat. Sahabat ikut, dia jadi apa? Berjamaah. Semayang sunat berjamaah. Semayang duha berjamaah. Ada hadis Anas semayang apa dengan Nabi? Berjamaah. Di rumah Maimunah Ibnu Abbas. Semayang tu di rumah berjamaah, semayang tahajud. Artinya ada bab boleh semayang sunat berjamaah. Walaupun pada asalnya semayang duha tahajud ni buat ramai-ramai ke buat seorang-seorang? Buat seorang-seorang. Tapi boleh tak kadang-kadang kita nak buat berjamaah? Boleh, jika ada sebab. Ni 3 poin ni cukup. Saya dah sebut dah. Kalau tak ada pun tuan-tuan balik cari ke diri. Saya dah sebut 3 benda. Cuma saya nak sebut secara detail sikit takat mana dah lah kan. Okey. Yang pertama tadi kita sebut dah. Pasal itu kata para ulama, disunatkan untuk kita mengkhususkan suatu tempat di dalam rumah kita untuk mengerjakan salat-salat sunat ataupun ibadat-ibadat sunat yang lain seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Sebab itu ada hadis daripada Ummu Humaid, isteri kepada Humaid As-Sa'idi. Dia kata dia mendatangi Rasulullah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat suka salat berjamaah bersama dengan tuan." Lalu Nabi berkata, "Aku mengetahui akan hal itu, tetapi salatlah di rumah engkau." Nabi kata dekat perempuan tu, salatlah di rumah engkau, salatlah di dalam bilik engkau, salatlah di tempat yang tu. Yang hadis yang perempuan kata salat di rumah lagi terpesorok, lagi lagi dalam, lagi bagus kan. Hadis ni lah. Nampak? Jadi Ummu Humaid ni bila dia dapat arahan daripada Nabi, dia pun buatlah satu tempat untuk dia dalam rumah. Nampak? Kemudian tuan-tuan, Al-Imamul Bukhari, dia letak satu bab dalam Sahih Bukhari. Bab apa? Bab masjid di dalam rumah dan salatnya. Al-Bara' ibn Azib di masjid rumahnya dengan berjamaah. Al-Imamul Bukhari buat satu bab masjid dalam rumah.
Yang ni cerita apa ni? Saya sayau juga tuan-tuan. Esok ni cerah masjid ni. Tu imam kata kita tak boleh panggil dah ustaz ni. Tak mai siapa pun dia duk ajak sembahyang di rumah. Ini cerita sembahyang sunat, kan? Nampak? Baik. Banyak lagi hadis-hadis yang kalau kita tengok, Nabi SAW dan sahabat buat satu tempat khas di dalam rumah mereka. Antaranya kalau kita tengok perkataan Abdullah bin Mas'ud, athar Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ma minkum illa walahu masjid fi baitih." Hendaklah setiap daripada kamu ada masjid di rumahnya. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nampak tuan-tuan? Jadi kita dapat pengajaran daripada situ. Baik. Yang kedua, tadi saya janji apa? Yang kedua, isu berkaitan uzur yang menyebabkan kita tidak boleh datang ke masjid. Itibal ni apa dia uzur dia? Nampak satu, mata dia tak nampak. Yang kedua, ada sungai, ada air. Jadi kalau dia pergi bahaya. Nabi kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'an nida," sesiapa yang mendengar azan, falam ya'tihi, dia tidak mendatangi masjid, dia tak pergi masjid, dia dengar azan dia tak pergi, fala salata lahu, maka tidak ada salat baginya, illa min udhrin, kecuali dia ada uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu ada hadis riwayat Abu Daud. Sahabat tanya, apakah uzur yang menyebabkan kami dapat kelonggaran untuk pergi tak pergi ke masjid? Hadis tu kata, khaufun au maradun. Yang pertama, hampa boleh tak pergi masjid, uzur, excuse. Khaufun, takut. Hampa nak main masjid takut. Macam Itiban tadi takut pasal ada sungai, ada air. Takut dia tak nampak. Tuan-tuan takut tak? Tuan-tuan takut tak? Takut. Takut apa? Takut bini. Tu yang mai. Dia bini suruh mai, saya mai. Takut. Sebab itu kita tak mari masjid masa Covid tu. Pasal apa kita tak mai masjid masa Covid? Pasal kita ada uzur. Ketakutan kepada penyakit. Nabi kata boleh. Yang kedua, maradun, sakit. Siapa yang bimbang diri dia, takut kan, tak nampak, dia kata saya tak nampak ustaz kalau bawa motor ni, nak pergi masjid, pergi ke kubur contoh. Jadi dia tak apalah, maradun. Atau yang kedua, sakit. Kata Syekh Mullah Ali Qari, dia kata apa? Dia kata perasaan takut ke atas diri sendiri, atau takut mengenai maruahnya, atau takut kepada hartanya, juga dibenarkan untuk tak pergi ke masjid. Ataupun takut dirinya dizalimi, takut hujan, kesejukan yang melampau, ataupun berlaku sesuatu yang menyebabkan kekotoran. Tuan-tuan, hujan pun kita tak payah main masjid tau. Hujan. Pasal tu bila hujan, Nabi suruh muazzin sebut apa? Salat di rumah. Tak payah main. Siapa yang main? Orang yang tak main, hujan tak payah main. Orang yang main buat apa? Hujan, orang yang main buat apa di masjid? Jamak. Kita mayang maghrib, hujan turun, kita boleh jamak. Lepas tu masjid tutup, Isyak tak payah main dah. Tu dia tuan-tuan. Nampak? Ni hujan lah, bukan guruh tak main dah. No. Baik. Okey. Nampak? Kata Al-Imam Syafi'i. Kita ambil perkataan Al-Imam Syafi'i. Dia kata apa? Wa ammal jama'atu. Adapun semayang berjamaah ni, fala urakhisu fi tarkiha. Aku tidak memberi kelonggaran untuk meninggalkan semayang jemaah. Illa min udhrin. Kecuali ada uzur. Imam Syafi'i kata, aku tak bagi kelonggaran. Aku tak bagi rukhsah. Kena mai. Kecuali ada uzur. Al-Imam Nawawi kata apa? Tuan-tuan tengok, Al-Imam Nawawi kata. Al-Imam Nawawi kata, la rukhsata fi tarkil jama'ah sawa'un qulna sunnatun aw fardu kifayah illa min udhrin 'am aw khas.
Tidak ada keringanan untuk meninggalkan sembahyang berjamaah. Tak kiralah sama ada berpegang dengan pandangan sunat ke. Sunat apa? Sunat muakkad. Sunat muakkad pun kena mai. Imam Nawawi kata kalau dia pegang sunat muakkad pun dia kena mai. Ini pegang sunat muakkad, tuang. Persepah hang tak mai, sunat muakkad. Macam korban, persepah tak buat, sunat. Pasal itu tak buat. Bila yang nak buat? Saya tunggu wajib, saya buat. Nampak? Okey. Isyarat telah diberikan, kita memberi laluan kepada seruan azan. Wallahu taala a'lam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Okey, bismillah. Jadi tuan-tuan, walaupun para ulama, fuqaha, mazhab yang ada ni berselisih pandangan tentang hukum menunaikan salat berjamaah di masjid bagi lelaki, ada mazhab yang kata wajib, ada mazhab yang kata sunat, ada mazhab yang kata fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah maksudnya kalau ada 4-5 orang, yang lain tak payah. Pasal tu tuan-tuan ni kira bagus tahu pasal apa? Pasal tuan-tuan telah membantu orang lain daripada berdosa. Pasal bila tuan-tuan mai, tuan-tuan telah mengangkat kefarduan itu, menyebabkan orang lain tak menanggung. Jangan tuan-tuan tak mai lah. Kita duk harap kat tuan-tuan dia. Nampak? Fardu kifayah. Tapi Al-Imam Nawawi kata cantik perkataan dia. Dia kata apa? La rukhsata
Dia sebut dalam kitab Raudatul Talibin, dia kata la rukhsata fi tarkil jama'ah sawa'un qulna sunnatun aw fardu kifayatin illa min udhrin 'am aw khas. Uzur ni ada dua jenis. Excuse ni ada dua jenis. Satu uzur khas, satu lagi uzur 'am. Ada excuse yang bersifat am, general, dan satu yang bersifat khusus. Panjanglah kalau saya nak bahas. Ada dalam fiqh salat berjamaah. Kalau tuan-tuan yang ada duit, saya cadangkan tuan-tuan yang semayang berjamaah ni. Kalau tuan-tuan yang semayang berjamaah ni, saya bukan berniaga, tapi saya tak apa, bukan ambil kesempatan ni, tapi tuan-tuan cari buku yang berhubung dengan fiqh imam dan makmum. Tentang salat berkaitan imam makmum ni, tentang hukum hakam. Pasal tuan-tuan duk hari-hari duk buat, imam tersilap, imam terkurang, makmum tersilap, makmum batal, imam tak ada wuduk dan sebagainya, dibahaskan. Masuk rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, maghrib ada 2 rakaat 3 tahiyat dan sebagainya. Itu tuan-tuan bincang dalam bab itu. Baik, antara uzur yang berlaku kepada itibah ni sakit, ini juga berlaku kepada Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Bukhari Muslim, maksudnya daripada hadis sahih Bukhari Muslim. Aisyah kata, "Lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fih." Apabila Rasulullah ditimpa kesakitan yang membawa kepada kewafatan diri baginda, fahadaratis salah, maka masuklah waktu salat, faudzina, maka dilaungkanlah azan. Nabi masa tu sakit. Faqala muru Aba Bakrin, suruhlah Abu Bakar jadi imam, falyusalli bin nas, untuk dia menjadi imam salat. Nabi tak pi. Tapi ada kes Nabi dipapah juga, bawa pi jadi apa? Ke masjid. Tapi uzur sakit boleh. Termasuk juga uzur ni orang yang jaga orang sakit. Boleh juga. Sebab itu hari itu petugas termasuk juga orang-orang yang jaga hospital COVID apa semua tu, mereka bukan sahaja tak apa kalau tak mayang jamaah, mereka juga diberi kelonggaran daripada semayang Jumaat. Nampak? Itu kita mana mayang jemaah pasal apa? Sakit. Tapi ada orang dia COVID, dia nak mai juga. Dia COVID tapi dia nak mai juga. Pasal apa? Dia kata apa? Dia kata dia diceritakan oleh keluarga dia nak mai juga. Kerana dia tak takut pada mati, dia takut pada Allah. Yang kedua, dia nak buat baik. Tapi buat baik dia tu memudaratkan orang lain. Jadi tuan-tuan, kalau COVID jangan duk mai. Dah lah COVID mai pula, tak pakai mask, sebarkan pada orang lain. Yang ni dia kata apa? Semayang dan COVID berjamaah. Okey. Baik. Dan yang terakhir tadi cerita apa? Tentang bolehnya salat sunat berjamaah. Nampak? Okey. Kita tengok ada kes Nabi SAW mendirikan salat sunat berjamaah. Seperti hadis Ibnu Abbas. Nabi berada di rumah Maimunah. Nabi salat malam. Kemudian apa yang berlaku? Anas Ibnu Abbas salat bersama dengan Nabi. Kata Ibnu Hajar, wa fihi masyru'iyah al-jama'ah fin nafilah. Hadis Nabi semayang sunat di rumah Maimunah, Ibnu Abbas masuk join sama tu, semayang tahajud tu, menunjukkan apa? Disyariatkan semayang sunat berjamaah. Kemudian kita tengok perkataan Al-Imam Nawawi. Dia kata apa? Jawaz an-nafilah jama'ah. Boleh kita semayang sunat berjamaah. Walakin al-ikhtiyar fiha al-infirad. Tapi An-Nawawi kata apa? Yang terbaiknya, yang mana Nabi buat sorang-sorang, kebanyakannya kita buat sorang-sorang lah. Illa fi nawafil maqsusah. Kecuali semayang sunat yang memang Nabi buat berjemaah. Tahajud sorang-sorang kan ramai-ramai? Sorang-sorang. Aisyah pun Nabi tak gerak. Pasal tu Aisyah khabar-khabar mana Nabi ni? Kan? Nampak?
Tapi ada sahabat masuk, Nabi tak larang. Artinya kebiasaannya seorang-seorang. Nampak? Okey. Kecuali apa? Semayang yang kita buat ramai-ramai ni. Aid. Semayang raya. Salat sunat hari raya. Kusuf. Gerhana. Semayang sunat tapi kita buat berjamaah. Lagi istisqa. Minta hujan. Sunat tu istisqa. Tapi kita buat berjamaah. Tarawih sunat kita buat berjamaah. Indal jumhur dia kata ini yang mana Nabi himpun orang buat ramai-ramai kita buat. Yang mana Nabi buat seorang-seorang lebih baik kita buat seorang-seorang. Tetapi in case ada keadaan, boleh tak kita buat ramai-ramai? Anak cucu balik mai raya. Setahun sekali. Kan? Jadi malam tu Tok Wan gerak Tok. Ke Tok gerak Tok Wan? Tak apalah yang mana satu. Tok gerak Tok Wan. Jadi Tok Wan kata kat Tok, pi gerak cucu-cucu kita. Jadi cucu-cucu pun bangkit. Tanya, mayang apa Tok Wan? Yang ni namanya tahajud. Jadi kita pun mayang dengan cucu kita. Litta'lim, untuk kita nak ajar. Boleh. Esok Tok pula, Tok Wan tak ada, pi kebun. Tok pula ajak cucu-cucu mayang apa? Duha. Jadi balik mai kampung, dia bukan sahaja kenal buah harum manis, buah deriat, dia juga kenal mayang. Jadi bila dia balik ke Kuala Lumpur, dia ajak pula pak dia. Father, wake up. Grandmother said, kena semayang. Dia tak boleh hantar kampung bawah ni. Mayang kak. Boleh lah. Ataupun kita buat program masjid, nak buat sebulan atau 2 bulan, 3 bulan sekali, qiyamul lail perdana, himpun orang kampung mai, boleh. Litta'lim, tu aja. Tapi pada asalnya kita buat secara bersendirian, kerana itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, itu saja apa yang boleh kita ambil daripada hadis Itban bin Malik. Terlebih terkurang saya mohon maaf, tersilap bahasa, terkasar apa yang ada itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi